Okey, Assalamualaikum. Malam ni kita nak sambung mengenai jenis hormon dan fungsinya. Jadi semua hormon-hormon ni diharapkan kamu dapat menghafalnya dari segi namanya dan juga fungsinya. Okey, hypothalamus dia adalah hormon perembes gonadotrofin. Kita panggil dia GnRH lah. Mengawal atur rembesan FSH dengan LH oleh kelenjar pitutari. Okey. Jadi FSH ni apa? Yang ni. Folikel perangsang hormon perangsang folikel. LH apa dia? Yang ni. Hormon pelutinan. Jadi dua-dua ni sebenarnya penting ya. Nanti kita akan tengok kita akan belajar mengenai pembiakan. Di situ kita akan tengok bagaimana organ pembiakan wanita lah kan. Di situ kita akan tengoklah betapa pentingnya apa dia FSH dengan LH. Okey, hormon pertumbuhan kita panggil growth hormone. GH mengawal pertumbuhan. Hormon kemudian kita tengok sini. Okey, tadi yang GnRH ni dihasilkan oleh hypothalamus. Yang lobus anterior pituitary ni dia akan menghasilkan yang ni yang kita tengok ni, GH, FSH, LH, TSH dengan ACTH. Jadi hypothalamus ni dia keluarkan satu hormon, dan hormon ni dia akan rangsang ni, merangsang lobus anterior pituitary ni untuk keluarkan FSH dengan LH. Okey, hormon perangsang folikel merangsang perkembangan folikel graf dalam ovari dan perkembangan sperma dalam testis. Okey. Dan hormon pelutinan itu merangsang pengovulan dan pembentukan korpus luteum dalam ovari. Okey, kemudian ada lagi yang dihasilkan oleh lobus anterior pituitary ini, hormon perangsang thyroid, TSH, mengawal penghasilan hormon thyroxina oleh kelenjar thyroid. Jadi kelenjar thyroid ni walaupun dihasilkan, tapi yang maksudnya dia perlukan hormon lah untuk merangsang kan. Kelenjar thyroid ini untuk menghasilkan hormon thyroxina. Okey. Hormon adrenocorticotrof ni ACTH mengawal rembesan kortikol dari korteks adrenal. Jadi adrenal di mana? Adrenal ni dekat kita punya buah pinggang. Okey, kita pergi ke seterusnya, lobus posterior pituitary. Lobus posterior pituitary dia menghasilkan oksitosin, iaitu menyebabkan pengecutan otot uterus semasa proses kelahiran serta merangsang penghasilan susu dari kelenjar tisu. Jadi kelenjar susu. Jadi oksitosin ni dia adalah hormon yang diperlukanlah semasa proses kelahiran. Kan, semasa proses kelahiran. Jadi semasa seseorang perempuan tu dia nak melahirkan anak, hormon ni akan dikeluarkan. Hormon ni akan dikeluarkan. Dan dia untuk keluar untuk masa proses kelahiran tu, bila mana hormon ni dihasilkan, jadi pengecutan otot uterus akan berlaku kan, dan dia akan menolak baby tu kan, ataupun janin tu untuk keluar kan. Kemudian bukan itu sahaja fungsi dia juga akan merangsang penghasilan susu di kelenjar susu. Okey, kemudian apa lagi lobus posterior pituitary ni hasilkan, iaitu hormon antidiuresis, ADH. Okey, merangsang penyerapan semula dari tubul ginjal dengan menambah ketelapan tubul ginjal kepada air. Jadi ADH ni dia menyebabkan kita tak keluarkan air kencing yang banyak. Sebab apa? Di buah pinggang, ginjal ni buah pinggang dia dah tarik semula air masuk ke dalam badan lah. Kan? Jadi menyebabkan kita punya kencing kita tu sedikit sahaja. Itu kegunaan diuresis. Diuresis ni maksudnya satu proses mana kita mengeluarkan air daripada badan kita. Kalau antidiuresis maksudnya kita menahan air itu daripada keluar. Kan? Jadi apa kegunaan ADH ni? Dia akan menyebabkan buah pinggang di bahagian tubul tu dia akan tarik balik air yang dihasilkan untuk dihantar ke pundi kencing itu. Pundi kencing dia akan tarik balik dan dimasuk balik dalam badan kita. Sebab tu kita panggil dia
antidiuresis. Okey. Kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni dia mengeluarkan thyroxina. Jadi tadi kita belajar, kita tengok bahawa apa yang rangsang thyroxina ni. Kamu tengok bahagian atas ni, kan, yang mana hormon perangsang thyroid yang dihasilkan, siapa dia? Yang dihasilkan oleh kelenjar thyroxina lah. Kelenjar thyroxina ni dia kelenjar thyroid ini dia mengeluarkan hormon thyroxina. Tapi yang nak kawal penghasilan dia adalah hormon perangsang thyroid. Okey, kelenjar thyroid ini dia mengeluarkan thyroxina sebenarnya di atas kawalan. Kawalan siapa? Kawalan ni, TSH ni, hormon perangsang thyroid. Kalau TSH ni merangsang kelenjar thyroid untuk keluar thyroxina, dia akan keluarkan. Okey, mengawal apa fungsi hormon thyroxina ni? Dia mengawal kadar metabolisme sel dan membolehkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang normal. Itu fungsi thyroxina. Okey, pankreas. Apa fungsi pankreas? Pankreas ni sebenarnya sangat penting ya untuk menghasilkan insulin. Apabila kamu makan nasi ke apa-apa sahaja, gula dalam badan kamu akan meningkat. Meningkat. Sebab apa? Kamu sedang makan gula. Contohnya kamu makan nasi. Nasi itu akan dipecahkan menjadi gula. Okey. Jadi gula tu perlu direndahkan. Dan siapa yang akan merendahkan dia? Itulah insulin. Insulin ni dia merendahkan kandungan glukosa darah dengan menukarkan glukosa kepada glycogen dan disimpan dalam hati dan otot. Okey, sekiranya badan kita ni nak gunakan glukosa tu, dah tukar pun kepada glycogen, sekarang perlukan glukosa. Jadi glukagon ni akan dihasilkan, okey, meninggikan kandungan glukosa darah dengan menukarkan glycogen kepada glukosa. Jadi bila mana badan kita perlukan glukosa, kita perlu pecahkan glycogen tu untuk patah balik jadi glukosa. Apakah hormon yang terlibat tu? Nama dia glukagon. Kiranya tidakkan insulin dengan glukagon ni adalah berlawanan. Insulin tukar glukosa kepada glycogen. Kalau glukagon ni tukar glycogen kepada glukosa. Okey, kemudian kita pergi pula kepada kelenjar adrenal. Okey, jadi dia punya hormon dia adrenalina, ataupun bahasa Inggeris panggil dia adrenaline. Kamu pernah terjun daripada tempat yang tinggi tak? Terjun daripada tempat yang tinggi, contohnya bungee jump contohnya, bungee jump tu kita ikat kaki kita, lepas tu kita kena terjun daripada tempat yang tinggi. Kita akan rasa macam mana rasa dia, Jadi itu sebenarnya kesan daripada adrenaline ya, iaitu badan kita akan rasa bersedia untuk bertindak. Badan kita akan disediakan untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Contohnya dia akan tingkatkan kadar metabolisme badan, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan peredaran darah ke otot, serta merangsang pertukaran glycogen kepada glukosa. Sebab apa? Glukosa ni kita perlukan untuk kita pecahkan dia, membentuk tenaga untuk kegunaan otot-otot kita supaya dapat berlari. Macam kita pernah, contohnya kita nak kita tengok sesuatu yang menakutkan, apa kita rasa? Tegak bulu roma kita, betul tak? Dan badan kita disediakan untuk berlari. Okey, jadi masa itulah hormon adrenalina dihasilkan dan dilepaskan dalam darah. Okey, kemudian aldosteron. Okey, mengawal kepekatan natrium dan kalium dalam darah melalui penyerapan semula di ginjal, di buah pinggang. Jadi aldosteron ni dia akan sama ada dia akan ambil natrium dan juga kalium. Garam lah ni sebenarnya, garam. Dia akan serap garam dalam dalam darah kita lah. Okey, jadi penghasilan ataupun pelepasan garam tu dikontrol di mana? Di sini, di kita punya ginjal. Dan hormon terlibat adalah aldosteron. Okey, bagaimana pula dengan ovari? Okey, ini organ yang penting ya, ovari ni untuk wanita. Mengawal perkembangan ciri seks sekunda perempuan seperti perkembangan payudara. Jadi bila mana umur dalam sekitar 12 tahun,
naik pergi ke arah remaja, hormon estrogen ni adalah sangat penting bagi wanita untuk pembentukan ciri seks sekunder pada seorang perempuan. Okey, selain pada estrogen, ada satu lagi yang penting, iaitu progesteron. Progesteron ni mengekalkan penebalan dinding endometrium untuk penempelan embrio. Jadi apabila zygote ni dia bertemu dengan ovum dan akan membentuklah embrio. Embrio ni dia perlu melekat pada dinding uterus dan dia akan berkembang menjadi bayi. Jadi tanpa progesteron maka tiadalah perkembangan bayi. Jadi sebab apa? Sebab dinding endometrium tak tebal. Jadi tak boleh nak support perkembangan bayi. Okey, jadi itu pentingnya progesteron. Kemudian testis pula dia akan melepaskan testosteron. Okey, testosteron ni sebenarnya sangat penting bagi lelaki, terutama untuk apa? Pada dia berusia remaja. Untuk apa? Untuk perkembangan ciri seks sekunder lelaki. Contohnya suara dia akan menjadi garau, pertumbuhan misai, janggut. Ciri-ciri seorang lelaki berdada bidang Okey, merangsang pembentukan sperma dan juga organ seks lelaki. Jadi pembentukan sperma juga memerlukan hormon testosteron. Tanpa pembentukan sperma, maka seseorang lelaki itu tidak menghasilkan gamet. Gamet ni penting untuk pembentukan, untuk penghasilan anak. Terbentuknya anak di mana, di dinding, di mana pembentukan anak, hasil pertemuan antara sperma dengan zygote itu dengan ovum itu semua pada peringkat awal lagi penting lah, iaitu penghasilan sperma itu sendiri. Sperma itu sendiri sebenarnya bergantung pada hormon ini dia, hormon testosteron. Okey, kita dah pelajari sistem saraf sebelum ni minggu lepas, dan kita pun telah pelajari mengenai endokrine, yang mana kita dapat tengok bahawa sistem saraf ni dia punya tindakan dia lebih laju sebab apa? Dia elektrik, dia menghantar impuls dia melalui isyarat elektrik. Saraf pula, endokrine pula dia lebih lambat. Sebab apa? Sebab dia melibatkan bahan kimia yang dilepaskan dalam darah. Walau bagaimanapun, sebenarnya terdapat kerjasama antara dua-dua sistem ni. Okey, contohnya di sini dia bagikan penglibatan sistem saraf dan sistem endokrine dalam situasi cemas. Okey, kedua-dua sistem saraf dan sistem endokrine menyelaras gerak balas badan terhadap rangsangan semasa, okey, ataupun seperti sistem situasi cemas, iaitu ketakutan atau kamu teruja. Okey, bila mana kamu teruja, apa kamu rasa? Ataupun ketika kamu takut, apa kamu rasa? Sebenarnya bermula dengan mata kamu, dia tengok ada lembaga hitam sedang menghala ke arah kamu. Okey, mata sebagai reseptor akan mengesan rangsangan. Kamu akan nampak apa yang berlaku depan mata kamu. Okey, kemudian mata ni dia akan menghantar impuls saraf, dihantar kepada reseptor. Reseptor dia akan pergi ke otak melalui neuron deria dan ditafsirkan. Bila mana sampai ke otak, otak akan tafsirkan. Otak akan tak nampak, okey, dia akan beritahu, okey, nampak ada lembaga hitam sedang menghala ke arah kamu. Otak ni memutuskan bahawa pencuri adalah berbahaya. Jadi kemungkinan dia lembaga hitam tu adalah pencuri. Jadi apa yang patut kamu buat? Okey, otak menghantar impuls saraf melalui neuron motor kepada otot dan kelenjar adrenal, iaitu efektor. Okey, jadi di sini kamu nampak ada dua efektor. Satu, otot pada badan kamu, dan juga kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal ni apa dia buat? Dia akan rembeskan hormon adrenalin. Jadi kamu nampak tak di dua di situ? Satu, saraf ni dia hantar impuls ni ke mana? Ke otot. Untuk menyediakan otot kamu nak ke mana? Nak berlari ke, nak ke kiri, nak ke kanan? Okey. Dan juga
adrenal ni dia akan keluarkan adrenalin. Untuk apa? Okey, hormon adrenalin ni dia akan tingkatkan denyutan jantung, kadar pernafasan untuk membawa lebih banyak oksigen ke dalam badan. Okey, kemudian bila mana otot kamu sudah pun dibekalkan dengan darah, sebab apa? Jantung kamu telah mengepam dengan banyaknya, maka cukuplah makanan kan untuk otot kamu tu. Setiap sel mendapat oksigen dan nutrien. Sebab apa? Mereka dibekalkan dengan darah yang banyak. Okey, adrenalina turut menukarkan glycogen dalam hati kepada glukosa. Jadi kamu nak menjalankan kerja ataupun otot kamu nak bergerak, perlukan glukosa. Tak apa, glukosa ni sumber tenaga. Tekanan darah bertambah untuk memastikan lebih banyak oksigen dan glukosa dihantar ke tisu otot. Jadi sel kita memerlukan oksigen dan juga makanan. Glukosa ni adalah makanannya. Jadi untuk melakukan pekerjaan apa-apa saja gerakan, perlukan dua ini dengan lebih banyak lah. Dan bila mana otot ni dibekalkan darah banyak, makanan pun cukup, oksigen pun ada, jadi ini akan meningkatkan kadar metabolisme dan respirasi sel. Okey, jadi tenaga berlebihan dihasilkan untuk melawan pencuri atau melarikan diri. Jadi kalau kamu nampak dari jauh tu kan, kamu dah kan, mata kamu dah tengok, jadi kamu benda tu berlaku dengan sangat pantas kan, sangat pantas, sekejap sahaja. Jadi otak kamu terus kan hantar impuls, terus pergi ke dua, satu otot, satu lagi pergi ke adrenal. Jadi di situ kan, di mana adrenalin telah dikeluarkan, badan kamu akan terus bersedia sama ada dua ni, iaitu nak melawan pencuri tu atau kamu nak melepaskan diri. Okey, kita bandingkan pula apakah perbezaan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Okey, dia ada persamaan dia. Persamaan antara endokrin dengan sistem saraf, pertama sekali mempunyai tisu atau organ sasaran. Sudah tentulah kan, impuls ni kan akan dihantar ke otak, dan otak ni dia akan hantar ke mana? Dia akan hantar ke otot-otot untuk melakukan efektor lah kan. Kalau dihantar ke adrenalin untuk mengeluarkan hormon, hantar ke organ pankreas, dia akan keluarkan hormon lain pula kan. Jadi itu maksudnya kedua-dua sistem ini mempunyai tisu dan juga organ sasaran. Okey, menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Kalau endokrin, kamu makan banyak, glukosa naik dalam badan kamu. Jadi itu adalah satu rangsangan kan. Dengan kenaikan gula dalam badan kamu, itu adalah satu rangsangan menyebabkan badan kamu boleh kesan, okey, gula dah naik. Jadi dia akan suruh pankreas hasilkan insulin, hormon insulin untuk tukarkan gula tu kepada glycogen. Okey, seterusnya menyelaraskan segala aktiviti badan. Jadi seperti mana kamu tengok tadi, seseorang dia ada tengok ada pencuri. Jadi untuk melakukan gerak balas, semua tu memerlukan kedua-dua sistem ni, iaitu sistem endokrin dan juga sistem saraf. Sama ada kamu nak melarikan diri, sudah tentulah memerlukan impuls daripada otak untuk bagaimana nak melarikan diri, kod mana, nak ke kiri ke nak ke kanan. Itu semua hasil daripada tafsiran daripada otak. Okey, kita tengok pula sistem saraf ni apa yang berbeza dengan sistem endokrin. Pertama sekali, sistem saraf ni dia terdiri daripada saraf dan juga neuron. Dia terdiri daripada neuron. Okey, penghantaran maklumat dalam bentuk isyarat elektrik dan juga impuls saraf. Jadi saraf ni dia lebih laju. Sebab apa? Sebab dia hantar maklumat melalui isyarat elektrik kan. Kemudian impuls saraf dihantar ke organ sasaran melalui neuron kan. Yang menghantar pergi ke organ-organ ni neuron. Itu adalah sistem saraf. Kemudian lagi gerak balas yang dihasilkan adalah cepat. Kamu tengok orang, kamu terus boleh tafsir orang dia macam mana, kulit dia warna apa, semua. Itu adalah hasil daripada tafsiran pada sistem saraf.
Okey, kemudian saraf ni, okey, kawasan sasaran adalah setempat. Okey, kawasan sasaran adalah setempat. Kalau hormon, sasaran dia adalah lebih luas, satu badan. Satu badan terus, hormon tu. Itu sel-sel akan mendapat hormon tersebut. Sebab apa? Sebab hormon tu dihantar oleh darah. Darah yang mengalir. Okey. Hormon dia dirembeskan oleh kelenjar. Jadi nak sampai ke target tu, dia melalui sistem peredaran darah. Jadi sudah tentulah sel-sel ni pun yang lain juga akan menerima hormon-hormon tersebut. Contohnya growth hormon kan. Satu badan akan menerima kesan daripada growth hormon. Okey, kalau saraf ni dia hanya setempat saja. Kamu gerakkan tangan kamu nak mengalihkan, contoh jari kamu terkena paku. Yang kamu alihkan bukan satu badan, yang kamu alih hanya satu ni je. Alih gitu. Sebab apa? Sebab tu dia punya kawasan sasaran untuk kamu melakukan respon tu hanyalah setempat sahaja. Kaki kamu terpijak paku, hanya sebelah kaki sahaja yang akan terangkat, betul tak? Yang terkena paku itulah, bukannya kedua-duanya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa? Kawasan sasaran tu gerak balas oleh sistem saraf ni adalah setempat. Okey, kalau sistem endokrin ni dia terdiri pada kelenjar endokrin. Yang menghasilkan hormon tu sebenarnya adalah kelenjar endokrin. Okey, penghantaran maklumat dalam bentuk hormon. Kalau sistem saraf dalam bentuk impuls, isyarat elektrik. Tapi kalau hormon endokrin ni dia dalam bentuk hormon. Hormon dihantar ke organ sasaran melalui aliran darah. Ini telah pun saya bincangkan. Okey, gerak balas yang dihasilkan adalah perlahan. Dia tidaklah darah kamu naik, gula dia 7. Keluar pankreas, keluar insulin, terus kamu turun kepada 6. Dia tak macam tu. Dia akan turun dulu. Okey, 7, 6.9, 6.8, 6.5. Lama sikit 6. Dia kekal. Jadi perlahan lah bukan seperti saraf. Saraf ni memang laju lah dia punya tindak balas dia. Okey, kawasan sasaran adalah luas. Jadi sasaran hormon ni kadang-kadang dia satu badan. Contohnya growth hormon, dia lebih luas contohnya kalau macam testosteron, dia satu badan terus. Itu perubahan tu kamu dapat tengok pada lelaki yang matang ni, satu badan dia. Sebab apa? Hormon testosteron. Okey, kita pergi ke last kali, subtopik yang last kali, iaitu isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin manusia. Okey, jadi apa masalahnya dengan hormon ni, sistem endokrin ni? Okey, hormon perlu dirembeskan oleh kelenjar endokrin dalam kadar yang mencukupi. Jadi dia tak boleh lebih dan dia tak boleh kurang. Kalau kurang, something will happen. Kalau lebih pun, something will happen. Jadi dia hanya perlu dalam istilah dia cukup, mencukupi sahaja, kadar yang mencukupi. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, ketidakseimbangan hormon yang dirembeskan akan memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 12.14. Kita tengok satu persatu. Okey, contohnya kalau hormon pertumbuhan, kalau sedikit dia akan menyebabkan kekerdilan. Kerdil, badan pendek 100 cm. Maksudnya pendek lah. Pendek. Jadi saiz individu lebih kecil akibat pertumbuhan terbantut. Okey. Kalau terlebih pula apa jadi? Dia akan jadi kegergasian. Dia akan jadi membesar sampai lebih daripada 7 kaki. Maksudnya seorang tu sampai 12 kaki. Tinggi, terlalu tinggi. Melebihi daripada saiz seorang manusia normal. Dia akan jadi luar biasa. Okey, akromegali ini maksudnya pertumbuhan luar biasa pada kaki dan juga tangan. Jadi tangan dia tangan yang besar. Tangan yang besar dan jari yang memanjang. Kaki pun besar juga. Itu dikatakan akromegali. Okey, kalau hormon tiroksina
Apa akan jadi kalau kurang? Kalau kurang, dia akan mendapat apa dia, kretinism. Kretinism ni perkembangan mental dan fizikal yang terbantuk pada kanak-kanak. Ataupun hypothyroidism, iaitu kadar denyutan jantung dia kurang, keletihan, kadar metabolisme badan pun berkurang. Sebab apa? Hormon thyroxina ni penting untuk apa? Kan? Untuk yang mana kita tengok tadi lah kan, yang mana thyroxina ni dia membantu kita untuk hormon thyroxina ni dia membantu untuk pertumbuhan mental, fizikal yang normal kan, dan juga untuk apa, mengawal kadar metabolisme sel. Tapi kalau terlebih apa jadi? Kelenjar thyroid membengkak, dia akan jadi goiter kan, macam beguk besar tu. Okey, kadar denyutan jantung bertambah. Sebab apa? Metabolisme tinggi, jantung pun akan berdegup dengan laju. Okey, sukar untuk tidur kan, payah untuk dia tidur. Sebab apa? Sebab metabolisme badan dia terlalu tinggi sampai dia tak boleh nak tidur. Okey, insulin